Kita masih lagi dalam bab taharah. Dalam kuliah yang lepas kita dah cerita tentang rukun wuduk. Jadi malam ni insya-Allah kita cerita berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Rukun wuduk kita cerita sebelum ni dia ada 6 aja. Rukun wuduk, pertama sekali niat, yang kedua basuh muka, basuh tangan, kedua tangan sehingga ke siku bersama siku. Kedua basuh tangan bersama siku, menyapu sebahagian daripada kepala dan membasuh kaki. Itu wuduk yang paling ringkas. Wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'u wa tafa'u wal ifar wal istighfar wal hathana tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al huda wa dalalat ala khair ibtigha wajhi mardati wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang paling mulia, di rumah Allah, sama-sama kita niat iktikaf. Mudah-mudahan duduk kita di sini mendapat pahala iktikaf dan mendapat pahala niat untuk menunggu solat Isyak secara berjamaah. Jadi kita ambil kesempatan malam ni untuk kita sama-sama ulang kaji asas fardu ain yang wajib kepada diri kita. Perkara yang mungkin kita dah tahu, mungkin kita dah belajar, tapi kita kena ulang kaji lah. Biasa kalau kita benda yang biasa pun kalau kita lama tak dengar, kita boleh lupa. Apalagi perkara-perkara asas tentang fardu ain ni untuk kita ulang kaji supaya kita ingat semula, refresh semula. Kita masih lagi dalam bab taharah. Dalam kuliah yang lepas kita dah cerita tentang rukun wuduk. Jadi malam ni insya-Allah kita cerita berkenaan dengan sunat-sunat wuduk. Rukun wuduk kita cerita sebelum ni dia ada 6 aja. Rukun wuduk, pertama sekali niat, yang kedua basuh muka, basuh tangan, kedua tangan sehingga ke siku bersama siku. Kedua basuh tangan bersama siku, menyapu sebahagian daripada kepala dan membasuh kaki. Itu wuduk yang paling ringkas. Basuh muka sambil niat, basuh muka, lepas tu basuh tangan sampai sekali dengan siku, kemudian sapu kepala sikit, basuh kaki, selesai. Itu yang paling rukun. Tapi kalau sunat ni banyaklah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, perkara yang sunat, sunanul wuduk. Sunanul wuduk ni perkara-perkara sunat dalam wuduk. Pertama sekali at-talaffuz bin niyah, menyebut, melafazkan niat. Melafazkan niat. Niat yang wajib tu dalam hati. Niat yang wajib dalam hati. Yang lafaz niat itu sunat. Masa dia tadahi kan. Nawaitul wuduk lillahi ta'ala. Saja aku ambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Ataupun bahasa Melayu. Saja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala. Dia sebut kat mulut. Yang sebut mulut tu sunat. Yang wajibnya ketika dia basuh muka dalam hati. Aku sedang ambil wuduk. Ataupun aku mengangkat adas kecil dalam hati. Ada orang dia sebut kat mulut, saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, aku angkat adas kecil. Ataupun nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Basuh muka. Waktu basuh muka tu tak ada niat apa-apa. Tak sah wuduk dia. Tak sah. Sebab yang wajib tu niat dalam hati. Yang sebut dekat mulut tu lafaz niat itu sunat. Sama juga dengan semayang. Semayang maghrib tadi kan. Dia yang wajib niat itu ketika Allahu Akbar. Ketika dia Allah Akbar tu dalam hati dia, aku solat maghrib, aku solat fardu maghrib, makmum. Kan Allah Akbar. Dalam hati, niat ketika Allah Akbar. Yang sebelum dia semayang tu, dia berdiri tegak. Salli fardul maghribi, 3 raka'atin makmumah lillahi ta'ala. Ini sebut kat mulut itu lafaz niat, itu sunat aja. Ada orang, dia ingat itu yang wajib. Dia berdiri kan, usalli fardul maghribi 3 raka'atin lillahi ta'ala, sebut dah kan. Lepas tu Allahu Akbar. Ketika Allah Akbar tu tak ada niat apa-apa dalam hati. Tak sah semayang dia. Tak sah semayang dia. Sebab yang niat yang wajibnya dalam hati. Lafaz niat itu sunat. Ingat maka seperti sebelum solat kita lafaz niat sunat kan. Begitu juga ketika wuduk lafaz niat sunat. At-talaffuz bin niyah kan. Sebab masa kita nak nak tadahi tu, sebelum masuk muka tu tadahi tu kan, sama ada nawaitul wuduk lillahi ta'ala ataupun nawaitu raf'al hadathil asghar lillahi ta'ala. Saja aku mengambil wuduk kerana Allah Ta'ala, saja aku mengangkat adas kecil kerana Allah Ta'ala. Yang sebut kat mulut itu lafaz niat.
Kemudian sunat wuduk yang seterusnya at-tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Nabi wuduk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tu sunat. Kemudian at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ataupun kalau orang yang ada sifat was-was selalu ketika wuduk, sunat dibaca apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung daripada bisikan syaitan. Aku berlindung, ya Allah, jangan syaitan mendekat kepada aku, ya Allah. Kalau orang yang selalu was-was kan ketika wuduk tu, sunat dia baca tu, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Macam tu. Ataupun kalau nak ringkasnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim aja. Itu at-ta'awudz. Maka sebelum wuduk, sunat kita bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunat. Kemudian yang sunat lagi sebelum wuduk, as-siwak. Siwak. Siwak ni siwak. Kayu siwak ni. Ini sunnah Nabi SAW. Bukan calang-calang sunnah. Sunnah bukan sebarang sunnah, tapi sunnah yang sangat diambil berat oleh Nabi SAW. Kan? Sehingga kata Nabi, aku bercadang nak wajibkan semua umat aku bersiwak setiap kali wuduk. Dalam setengah riwayat, setiap kali solat. Tapi aku takut beban kepada umat aku tak jadi. Sebenarnya Nabi nak wajibkan siwak. Kalau Nabi wajibkan siwak, maksud dia wuduk kena siwak. Kalau tak sah wuduk. Semayang kena siwak sebelum solat. Kalau tak sah semayang. Sebenarnya Nabi bercadang nak wajibkan siwak. Sebab apa? Sebab fadilat siwak ni sangat-sangat besar. Kata Nabi SAW, raka'atan bisiwak khairu min sab'in raka'ah bi ghairi siwak. 2 rakaat dengan siwak, kita siwak semayang Allah Akbar, 2 rakaat lebih besar pahalanya daripada 70 rakaat tanpa siwak. Seorang kalau kita semayang 2 rakaat siwak, semayang Allah Akbar 2 rakaat 2 minit. Kawan sebelah semayang Allah Akbar, habis 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, habis lagi 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat, habis lagi 2 jam dia semayang 70 rakaat. 2 jam lah kot gamaknya. Kalau kita semayang tarawih 21 rakaat tu pun sejam lebih kan. Kalau 70 rakaat kita kata 2 jam lah lebih kurang. 2 jam kawan ni semayang. Lenguh-lenguh nak tercabut lutut dia. Tapi yang semayang 2 minit ni pahala lagi besar. Sebab apa? Dia guna siwak. Sebab tu ulama' kalau dia dah datang masjid, teringat siwak tertinggal kat rumah, patah balik pergi ambil. Patah balik rumah, ambil siwak. Subhanallah, sangat ambil berat. Nabi SAW, sebelum tidur Nabi siwak, bangun tidur Nabi siwak. Nak masuk rumah Nabi siwak, nak keluar rumah Nabi siwak. Nak baca Quran Nabi siwak, nak solat Nabi siwak. Nak wuduk Nabi siwak. Nak berkhutbah Nabi bersiwak. Sebelum tidur, bangun tidur Nabi bersiwak. Sehingga kan ada isteri Nabi, dia kata apa? Aku bimbang gigi Nabi tu jadi nipis sebab kerap sangat bersiwak. Subhanallah, kerap sangat bersiwak Nabi. Sehingga di akhir usia Nabi, ketika Nabi sedang sakaratul maut, Nabi sedang terbaring dekat riba Siti Aisyah, tak mampu nak bangun. Ketika sakaratul maut, ketika nak meninggal lah, ketika nak wafat, Nabi minta siwak. Nabi minta siwak, maka ada orang sahabat dia tolong potongkan pokok siwak. Dia pokok siwak ni, kalau kat tempat kita tak ada, kalau kat Arab ada. Saya pernah tengok pokok siwak. Kan, pernah tengok, dia rindang je. Dia rindang je. Kalau yang kita pakai ni lembut ni daripada bahagian akar dia sebenarnya, bukan daripada batang dia. Kalau batang dia lurus keras, yang kita pakai kan, yang jual dekat pasaran ni, sebenarnya itu daripada akar dia. Kan, kalau perasan dia ada mana nampak. Dia macam ada akar-akar dia orang cantas kan. Dia daripada akar sebenarnya. Maka sahabat dia ambil pokok siwak ni, dia ambil kayu siwak, dia bagi pada Nabi. Kalau siwak baru petik daripada pokok, kan keras batang dia, kena gigit bagi lembut. Nabi tak larat nak lembut. Nabi tak larat nak gigit sebab Nabi dah lemah. Siti Aisyah yang ambil siwak tu, Siti Aisyah gigit ujung siwak tu bagi lembut. Kemudian Siti Aisyah gosokkan pada mulut Nabi, pada lidah Nabi, pada langit-langit Nabi, kan? Gosokkan. Salah satu kelebihan siwak ni adalah mudah mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW ketika meninggal dunia. Orang yang selalu menggunakan siwak sebelum nak meninggal, tak payah orang nak talqin. Kalau orang nak meninggal, kita kena ingatkan dia. La ilaha illallah. Kena ingatkan dia kat telinga. Kalau orang yang biasa guna siwak,
Sebelum nak meninggal, sebelum orang talqin lagi dia dah ingat dah la ilaha illallah, dia ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu salah satu kelebihan menggunakan siwak. Ya. Maka Nabi SAW asalnya bercadang nak wajibkan siwak. Nabi kata, aku bercadang laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin wa fi riwayatin inda kulli wudu'in. Kalau aku tak risau bebankan umat aku sebenarnya bercadang nak wajibkan siwak ni setiap kali sebelum solat. Setengah riwayat kata setiap kali sebelum wuduk. Masya-Allah. Jadi itu dia. Jadi disunatkan sebelum wuduk menggunakan as-siwak. Ya. As-siwak ini disunatkan menggunakan tangan kanan. Dan siwak ini dia gigi atas depan tarik ke belakang. Kemudian turun daripada gigi bawah belakang tolak ke depan. Waktu dia naik atas gigi kiri atas tarik ke belakang. Lepas tu dia turun ke bawah tarik ke depan. Jadi senang, jadi nombor 8 macam tu. Kan? Jadi itu cara siwak. Kan? Tarik macam ni, turun bawah, naik atas. Dia jadi macam nombor 8 siwak tu. Dan sunat pegang siwak tu begini. Pendek dah siwak ni. Kena tukar lain dah. Dengan pendek sangat. Apa ni, dia 3 jari ni letak ke atas. Jari kelingking bawah, jari ibu jari pun di bawah. Macam ni sunnahnya. Kan? Itu. La ilaha illallah. Jadi siwak ini dah dikategorikan sebagai sunan al-mahjurah, sunnah yang telah ditinggalkan oleh umat ini. Dia sunnah Nabi ni ada yang orang masih amalkan sampai sekarang, ada sunnah Nabi yang orang dah tak amalkan. Dalam hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang menghidupkan sunnah aku yang telah mati di kalangan masyarakat mendapat pahala 100 pahala mati syahid. Menghidupkan sunnah yang telah mati di kalangan masyarakat. Jadi siwak itu. Ada setengah ulama setiap kali ceramah ada tekankan siwak sebab ni memang penting. Kan? Ulama ni kalau dia tertinggal, dia datang kat masjid, tertinggal siwak kat rumah, dia patah balik. Ada zaman dulu dia datang masjid ni naik kuda. Kan? Dia punya khadam dia hamba, dia naik dia punya khadam dia naik jalan kaki lah. Kuda dia punya bos dia lah. Sampai ke masjid, perasan dia punya siwak dia tertinggal. Dia minta khadam dia pergi patah balik, tolong ambil siwak saya. Baik bos. Lebih kurang itu berlaku. Dia kata kan. Pergi naik kuda. Naik kuda saya. Dia kata, tak apalah, saya jalan kaki pun tak apa. Dia kata, saya suruh awak naik kuda bukan nak memuliakan awak. Saya nak memuliakan sunnah Nabi, siwak itu. Masya Allah. Itu dia. La ilaha illallah. Siwak ni kalau letak dalam poket, 2 minggu boleh tahan ni, kehebat lah. Selalunya letak dalam poket 2-3 hari hilang. Tak tahu dia pergi mana. Magic. Poket bocor ke apa ke, selalu hilang. Lepas tu ulama, kita tengok ambil berat tentang siwak, dalam poket dia bukan sebatang, 3-4 batang siwak dia letak. Sebab apa? Kalau hilang sebatang ada lagi sebatang, ada spare. Hilang sebatang ada lagi spare. Dia tak nak solat tanpa siwak. Sebab apa? Sebab rugi dia kata. Masya Allah. Itu dia. Jadi siwak ini sunat sebelum wuduk. Doa ketika siwak itu, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah bersihkan gigiku, wa syudda bihi lithati, wa thabbit bihi lihati, wa barik li fi, wa athbitni alaihi ya arhamar rahimin, wa athibni alaihi. Panjanglah doa tu. Baik, kemudian sunat lagi sebelum wuduk, ghuslul kaffain, basuh kedua tangan sehingga pergelangan tangan, ini kaffain. Kan? Sebelum kita ambil wuduk tu, kita kan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum basuh muka tu kita basuh dulu kedua tangan kita. Yang basuh tangan sampai pergelangan tangan itu sunat. Yang wajibnya nanti basuh tangan kaki itu, kita basuh tangan sampai pergelangan itu sunat, kan, supaya tangan kita tu bersih. Kan? Sebab tangan ni lah kita nak guna, nak ambil air, nak cedok basuh muka, nak letak kat itu. Jadi kalau tangan kita kotor, kita cedok air kan kotor pula air tu. Jadi elok kita basuh tangan kita. Jadi sunat dan sunnah ketika sebelum wuduk ni kita basuh kedua tangan ini. Baik. Kemudian seterusnya sunat ketika wuduk al-madmadah wal istinsyaq. Madmadah ni berkumur-kumur. Istinsyaq ni masuk air sedut wahi kat hidung. Kan? Madmadah ni kumur-kumur, kemudian masuk air ke hidung. Jadi ada cara dia. Kan? Ada cara dia. Sama ada nak cara yang pertama,
dia serentak, kan? Dia serentak. Dia ambil air, dia sedut sikit, masuk ke dalam mulut, lepas tu dia sedut ke hidung. Jadi air itu automatik masuk mulut, ke hidung pun mulut tu hembus sekali. Ambil air lagi sekali, kan? Macam tu. Tapi kita jarang lah selalunya. Cara yang kedua tu dia pisahkan, maksud dia berkumur 3 kali, kemudian masuk duduk air ke hidung 3 kali, dia asingkan. Jadi sama ada satu cedok tu masuk air dalam mulut sikit, kemudian lebih tu sedut, ataupun kumur dulu 3 kali, kemudian baru sedut air ke hidung. Masya Allah. Baik, sedut air ke hidung ni, dia bukannya sekadar basuh kat sini ni je ada orang. Dia tengok basuh berjari, sikit dia basuh lubang hidung. Tak, dia ambil air sedut. Orang tu, oi, sedut. Itu kalau dengar tu, rasa pedih kat atas. Tapi diorang kata itu ubat dia. Kan, itu kalau selalu buat, bersih hidung, resedung apa semua hilang tu. Kan, ada orang kata kalau kita istiqamah buat itu, dia bersihkan saluran hidung kita, resedung apa semua hilang. Ingat tak? Ada orang kata biasa mula-mula buat tu memang kita sedut, rasa pedih kat atas ni. Tapi kalau dah biasa buat, dia kata bersih saluran hidung ni. Kan? Jadi itu sunnah, itu kebersihan. Kalau tengok orang putih, memang dia ada alat untuk cuci lubang hidung ni. Dia masuk air masuk hidung. Memang dia pun kata bagus, kita good, dia kata kita bersihkan saluran pernafasan kita. Nabi dah buat lama dah, sejak dulu lagi. Bersihkan lubang hidung kan. Orang putih baru nak buat sekarang. Jadi bersihkan. Melainkan ketika berpuasa. Jangan buat. Kalau puasa, jangan sedut air kat hidung, batal puasa. Kan? Kalau kita tak puasa, sedut air sampai. Kalau kita puasa, jangan sedut air lah ke hidung lah. Kumur-kumur pun sama juga. Kalau kumur-kumur ketika puasa, boleh nak kumur ketika puasa, tapi jangan lebih-lebih. Kan? Dia kata adamul mubalaghah, jangan lebih-lebih sangat. Takut kan boleh kan, tentulah semangat kan, dia tertelan air, batal puasa. Jadi kalau nak kumur ketika puasa, boleh, tapi sikit-sikit aja. Dan kena luahkan semua lah. Jangan tinggal balance sikit, dia kata kira halal, dia kata tak boleh, batal puasa dia kan. Jadi macam tu. Kalau tak puasa, disunatkan mubalaghah kan, supaya bersih kan kita punya mulut kita dan hidung kita. Baik. Kemudian sunat ketika membasuh muka kan, membasuh muka ni yang sunatnya yang wajibnya basuhlah muka macam mana pun. Kan, masuklah daripada atas ke bawah, kena celup muka dalam kolah, kena tenggelamkan apa ke, buatlah macam mana pun asal sebenarnya. Tapi yang sunatnya, yang bagusnya, membasuh muka daripada atas ke bawah. Daripada atas ke bawah. Kan? Jadi sebab tu kita ambil air, kita sapu. Kan? Atas kan ada turun bawah. Jangan kita ambil air, kan? Tampak agak muka, mucik air kan? Kena, itu makruh. Itu latom kan, latom tu dia menampar muka dengan air kan macam budak-budak sekolah kan. Budak sekolah ambil air kan, mocik air ke kiri kanan, basah kiri kanan dia kan. Jadi itu makruh, tampar muka dengan air. Okey, baik. La ilaha illallah. Jadi sunatnya basuh muka ni daripada atas ke bawah kan, daripada atas, jadi kita berkata bawah kan, dari atas ke bawah. Kalau kita ambil paip kena siram ke, yang siram daripada atas, dia turun ke bawah. Baik. Kemudian sunat lagi ketika basuh muka ni, membersihkan hujung mata. Hujung mata ni ada dua kalau bahasa Arab, al-maq dengan al-lihaz. Al-maq ni hujung mata yang menghadap ke hidung, al-lihaz ujung mata yang menghadap keluar kan. Sunat basuh ketika wuduk ni, basuh muka tu kita lebihkan dekat ujung mata ni, belah dalam dengan belah luar. Itu sunat kalau tak ada tahi mata. Kalau ada tahi mata dah bukan sunat lagi, wajib hukum dia. Sebab apa? Sebab kalau ada tahi mata, sebelum ambil wuduk ada tahi mata, dia ambil air basuh muka, macam tu. Lepas ambil wuduk pun ada lagi tahi mata tu tak bergerak, tak sah wuduk dia. Tak sah wuduk tu, jangan main ketika subuh-subuh kan. Jangan main. Jadi kena bersihkan betul-betul tahi mata ni. Kalau ada tahi mata ni, kita basuh muka, tahi mata tu tak hilang, maka tak sah wuduk kita. Tapi saya perasan
Kalau subuh-subuh lah kita bangun, masa kita ambil uduk tu kita dah bersihkan tak mata ni, kita dah bersihkan. Masa ambil uduk tu saya tengok cermin memang dah bersih, tengah tak ada. Tapi bila kita dah duduk dalam saf nak tunggu subuh kan, kita pejam nunggu kan, kamat lagi 3 minit kan, pejam sikit-sikit tak apa kita kata. kan bila tengok ada balik tak mata, jadi jangan was-was pula, ada balik tak mata ni Kang. Sebenarnya waktu uduk tadi dah bersih dah, dia ada balik kan. Dan tak mata tak najis. Ada orang kata, Ustaz, tahi mata tak najis Ustaz. Kan tahi, dia kata. Namanya tahi. Namanya tahi. Itu nama dia tahi. Tak najis. Tahi mata tak najis. Baik. Dia kalau bahasa Arab dia panggil Al-Mustaqzar. Benda yang kotor, tapi dia tak najis. Sebab tu kotor dengan najis lain. Bersih dengan suci lain. Ada benda kotor, tapi dia tak najis. Nampak? Ada benda yang bersih tapi dia tak suci. Sebab tu lain. Sebab tu dalam kitab fiqh dia panggil bab at-taharah, bab bersuci. Dia tak panggil bab an-nazafah, bab kebersihan. Bersih tak semestinya suci. Kan nampak? Dia bersih dengan suci lain. Kotor dengan najis lain. Jadi tak mata tu kotor tapi dia bukan najis. Baik. Kemudian Saudara Muhammad, ketika basuh muka disunatkan mashul udhunain, basuh telinga. Sebenarnya kita dah cerita itu dalam kuliah yang lepas. Had basuhan muka yang wajib ni sebenarnya daripada atas ni sampai ke sini. Ni benda tadi panggil anak telinga ni sampai sini. Kemudian sampai bawah ni dagu sampai sini . Kalau yang bawah ni tak wajib dibasuh. Sampai sini. Kemudian tarik sampai sini. Anak telinga ni naik sampai ke atas ujung ni. Jadi telinga ni sebenarnya dia tak termasuk dalam kawasan muka. Tapi ada sebahagian ulama' mengatakan khilaf mengatakan telinga ni pun sebenarnya bahagian muka. Jadi ketika basuh muka pun disunatkan kita jangan basuh ngam-ngam aja, basuh sekali biar lebih, dengan telinga-telinga sekali kita basuh. Dan memang ketika ambil uduk ni disunatkan untuk kita basuh lebihkan basuhan. Sebab kata Nabi SAW, Nabi akan kenal umat dia dekat akhirat besok dengan sebab cahaya dekat umat dia sebab basuh wuduk, anggota wuduk. Ada seorang sahabat Nabi, dia terfikir, dia kata macam mana Nabi boleh kenal umat dia. Kalau kita ni Nabi kenal lah, kita duduk dengan Nabi, tapi akhir zaman nanti diorang tak pernah jumpa Nabi. Kita kan mana pernah jumpa, macam mana Nabi boleh kenal umat dia kat akhirat besok. Ada sahabat Nabi dia tanya, ya Rasulullah, macam mana Tuhan boleh kenal umat Tuhan dekat akhirat besok? Nabi kata apa? Kalau seorang ada bela kuda, seekor dia kuda dia warna putih, berbelang, rambut warna putih, kaki depan dua kaki warna putih, dua kaki belakang warna putih. Jadi dia boleh cam tak kuda dia? Dia ada kuda banyak, tapi seekor je kuda dia yang dia ada belang putih, rambut putih, tangan dua kaki depan putih, dua kaki belakang putih. Dia boleh cam tak? Sahabat kata boleh cam, sebab dia pelik. Macam tu juga aku akan kenal umat aku ke akhirat besok. Dalam ramai-ramai manusia dekat pada mahsyar ni, aku boleh tengok umat aku, muka bercahaya, tangan bercahaya, kaki bercahaya, min atharil wuduk, sebab kesan wuduk. Jadi sebab itu disunatkan kita lebihkan basuhan wuduk. Basuh muka tu jangan ngam-ngam aja kan, ngam-ngam soi panggil kan. Biar lebih sikit, biar bersih, biar lebih kan. Basuh ngam telinga-telinga ni pun basuh sekali kan. Jadi basuh lebih sikit. Kalau basuh tangan kan memang wajibnya sampai siku je, tapi basuh sampai ke atas kan, sampai ke bahu ni. Kalau basuh kepala kan, sapu kepala, memang sunat selai rambut pun dah cukup, tapi bagusnya basuh semua sampai ke belakang rambut, jangan ke dekut. Basuh kaki kan memang sehatnya sampai buku lali, tapi jangan sampai buku lali, naik sampai ke atas, sampai ke betis, sampai ke bawah lutut pun tak apa, tak dikira membazir. Nampak? Sebab apa? Sebab Nabi kita, bagaimana kita, kalau kita basuh sikit je, ngam-ngam je, kat akhirat besok cahaya pun ngam-ngam je lah, banyak tu je cahaya. Tapi kalau kita basuh lebih, kat akhirat besok cahaya tu lebih. Jadi mudah-mudahan Nabi kenal kita. Buat apa nak Nabi kenal kita? Yelah nak dapat syafaat Nabi. Kita ni banyak dosa apa semua. Entah kalau nak ikut pahala kita, tak masuk syurga dah kita ni. Dosa berlambat-lambat, bertimbun-timbun dosa kita. Kan amalan pun sikit je. Ya amalan pun tak ikhlas pula, riak pula. Kan buat tak sempurna pula kan. Jadi sebab tu mudah-mudahan kita Nabi kenal kita ke akhirat besok, dapat syafaat daripada Nabi SAW. Jadi yang basuh wuduk tu jangan ngam-ngam aja, lebihkan. Baik. Jadi ketika basuh muka disunatkan basuh telinga. Jadi basuh muka 3 kali, basuh telinga pun 3 kali. Okey, ketika basuh muka 3 kali, basuh telinga pun 3 kali sekali.
Kemudian disunatkan Allah Sayyidina Muhammad ad-dalku, menggosok. Kalau mazhab kita, gosok ini sunat. Kita basuh muka, gosok. Basuh tangan, kita gosok. Basuh tangan kiri, gosok. Basuh kaki, gosok. Gosok ni kalau mazhab kita, mazhab Syafi'i, sunat. Ada setengah mazhab, dia wajib. Ada setengah mazhab, dia wajib kena gosok. Dia, kalau tak gosok, tak sah wuduk dia. Kalau kita mazhab Syafi'i, gosok itu sunat. Allah Sayyidina Muhammad, kalau tak gosok, kalau kita tahu tanpa gosok pun air mesti boleh sampai. Tapi kalau kita rasa tak gosok, air tak sampai, itu bukan sunat lagi, dah wajib kena gosok. Kan? Kalau celah-celah tumit ke apa, ke tengok tumit merekah kan, kena gosok baru sampai air, itu dah wajib dah jadinya. Kan? Jadi ada orang tanya, Ustaz saya ambil uduk kat rumah, Ustaz pakai shower, tembak je kat muka. Shower saya kuat Ustaz, kalau tak gosok pun memang confirm air kenanya. Tembak kat muka, tembak kat tangan, tembak kat sini kan. Ambil air kan, lagi main air pula, ada sonok pula main air. Kan, tembak sana, tembak sini. Kan, saya tak gosok pun tak apa Ustaz, air saya memang kuat. Memang, tapi tetap disunatkan gosok. Walaupun kita tahu kita tembak air tu, tak gosok pun tak apa. Tapi masih tetap sunat gosok. Jadi gosok tu sunat. Dapat pahala lebih. Kan? Sunat ni maksud dia, wuduk dia dapat pahala lebih. Orang yang wuduk dapat pahala wuduk, sama-sama wuduk, tapi ini dapat pahala lain, ini dapat pahala lain, kan? Dapat pahala lebih. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad disunatkan ketika wuduk, ketika basuh muka ni, membasuh muka 3 kali. Basuh 3 kali itu sunat. Sebenarnya yang wuduk ni yang wajibnya sekali aja. Basuh muka sekali, basuh tangan sekali, basuh kaki sekali. Yang sunatnya 3 kali. Ada saya ceramah tu kat tempat tu, haji tu lah, ada seorang haji ni, dia kata, Ustaz, seumur hidup saya Ustaz, first time saya dengar rupanya basuh wuduk ni yang wajibnya basuh sekali je. Dia kata tak pernah orang sebut. Saya kata biar betul je, takkan tak pernah dengar. Dia kata saya tak pernah dengar Ustaz, serius. Dia kata kan, tak apalah kan. Dia kata first time dia dengar, dia basuh 3 kali tu wajib kan. Dia kata seumur hidup saya ni pertama kali saya dengar wuduk tu sebenarnya yang wajibnya basuh sekali je. Dia kata memang wajib sekali je. Dia kata, kenapa ustaz-ustaz lain tak pernah cerita? Dia marah saya pula. Saya kata, mana tahu. Ustaz lain tak cerita, saya kena marah. Ustaz lain tak cerita, kena marah. Jadi basuh wuduk ni sebenarnya wajib sekali je. Kan? Basuh muka sekali. Tapi kena pastikan air sampai semualah. Kan? Basuh tangan sekali. Kalau kita urgent, nak cepat. Orang dah kamat apa semua nak cepat kan. Ataupun orang beratur ambil wuduk, kita pergi R&R kan. Waktu maghrib ni dan singkat je. Orang beratur panjang ambil wuduk. Kita pun time tu lah kita Allah Akbar, nak sempurna lah wuduk, tak sesuai lah kan. Orang beratur panjang, semayang pula sikit je bergiling-giling kan. Jadi kena ringkas. Jadi basuh 2 kali pun tak apa kan. Kalau dia basuh sekali, dia yakin air sampai seluruh muka, baguslah. Tapi kalau dia basuh sekali dia tak yakin kan, basuh lebih 2 kali. Baik. Jadi sunat basuh 3 kali. Lebih daripada 3 makruh. Walaupun ambil wuduk daripada air laut, walaupun dekat sungai, dia basuh muka 10 kali kan. Dia kata air tak bazir pun, dia kata air masuk dalam ni balik. Tak, dia bukan kira air berkurang, tak berkurang, perbuatan tu tak disukai oleh Allah. Membazir itu, innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Orang yang membazir itu adik-beradik syaitan. Kita nak beradik-beradik dengan syaitan kan. Jadi perbuatan membazir itu, walaupun kita ambil wuduk kat kolah kan, basuh 10 kali pun air tak berkurang, masuk dalam kolah juga, tapi tetap makruh kan. Tetap makruh. Ada kisah satu orang ulama ni, dia nak tegur pemimpin lah dekat tempat dia kan. Cerita zaman dulu lah. Pemimpin ni membazir apa semua dia. Jadi pemimpin ni jemput dia datang rumah ulama ni ambil wuduk. Dia memang dia selalu ceramah kan. Dia ceramah, pemimpin ni pun bagus jugalah, dia belajar jugalah kiranya kan. Jadi dia ambil wuduk kat rumah pemimpin ni. Dia basuh muka sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dia basuh. Maka pemimpin dia kata, wahai Syekh, bukankah Syekh kata makruh membasuh lebih daripada 3 sebab membazir kan, basuh 4 kali itu kan makruh. Itu dia kata apa? Saya makruh basuh air wuduk je, saya basuh 4 kali, tapi awak tengok ni berlebih-lebihan dalam dunia, kemewahan awak ni lagi-lagi makruh, dia kata, bermewah-mewahan dalam dunia. Dia nak tegur dia lah kan. Itu dia.
Tak apalah. Walhasilnya begitu. Disunatkan basuh 3 kali, lebih daripada 3 kali jadi makruh. Baik. Itu sunat ketika basuh muka. Kan? Yang wajib ketika basuh muka, kita dah cerita dulu, mesti pastikan muka ni tak ada benda yang mengubah air. Sifat air tu. Air ni, air mutlak dipanggil. Air mutlak ni, air kosong lah, senang kita bahasa kita. Dia tak ada bau, dia tak ada colour, dia jernih, dia tak ada rasa. Kalau rasa pun rasa kosong, tak ada rasa apa-apa. Kan? Jadi air mutlak. Jadi air mutlak ni jangan sampai dia dekat muka kita ni ada lotion lah. Kita basuh muka, kan, air tu jadi wangi. Kan? Menitik-nitik air tu asalnya air mutlak. Kita basuh, air menitik-nitik tu jadi wangi. Dah berubah dia punya bau dia. Tak boleh, tak sah tu. Ataupun bertukar warna dia, make up, ambil air. Kan? Air tu asalnya jernih, air paip ke tadah. Basuh muka, turun habis. Air tu jadi kuning, jadi merah. Tak sah wuduk. Kan? Ataupun rasa dia. Air tu asalnya air mutlak. Kan? Tapi dia letak macam-macam kemikal kat muka dia. Dia sapu air tu. Air yang jatuh tu rasa masam. Dah tak rasa air mutlak lagi dah. Kan? Jadi dah tak boleh. Jadi kena pastikan atas muka kita tu tak ada sebarang perkara yang boleh mengubah sifat air tu. Okey, baik La ilaha illallah. Itu wudu. Yang seterusnya sunat ketika basuh tangan. Rukun wudu yang seterusnya adalah basuh kedua tangan bersama siku. Kan? Jadi sunat ketika basuh tangan ini, ia bertadi minal kafain, start daripada depan ke belakang. Sebab tu kalau kita ambil air kan, kalau kita ambil wuduk tu, dekat kolah kan kita tadah air, kita angkat macam ni. Jadi kita basuh daripada depan ke belakang. Ataupun kalau paip ke, kita tadah air bawah paip, kita basuh macam ni, tarik kan. Ataupun kita nak tadah terus bawah paip, kita buka paip kan. Ni paip kan, buka. Dia tadah air daripada depan ke belakang. Itu sunat. Kalau yang wajibnya, basuhlah macam mana pun, daripada depan ke daripada belakang. Dia nak basuh belakang dulu ke. Budak-budak kadang suka main air kan, dia buka paip kan, dia tadah tangan macam ni, sonok kan, air mengalir kat bawah kan. Budak tak boleh, jangan orang tua buat macam tu kan. Jadi kalau basuh di belakang tu sah, tapi sunatnya basuh daripada depan kan, basuh daripada depan ke belakang. Itu yang sunatnya. Yang afdalnya basuh tangan ni daripada depan bawa ke belakang. Baik. Kemudian sunat lagi ketika basuh tangan at-tayamun, basuh tangan kanan terlebih dahulu. Sebenarnya tangan ni nak basuh kiri dulu pun boleh, tak ada masalah. Anggota yang berpasang-pasangan ni, dia tak kisah nak start kanan dulu pun boleh, kiri pun boleh. Jadi kalau kita nak basuh tangan, sebenarnya kalau basuh tangan kiri dulu baru kanan pun boleh. Kalau nak basuh kaki, dia nak basuh kaki kiri dulu baru kanan pun boleh. Tapi yang afdalnya mendahulukan kanan. At-tayamun ni basuh tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Kemudian disunatkan adalku, gosok macam kita cerita tadi. Gosok. Kalau dia pakai shower, dia tembak pun, dia kata saya tembak kalau tak gosok pun memang air sampai Ustaz. Tapi tetap sunat gosok, itu sunat. Kemudian sunat at-takhlil, tangan ni selat macam ni. Takhlil. Ini sunat. Kalau air bawah kuku ni sampai, itu bukan sunat, itu wajib. Kan? Ini wajib, kena sampaikan air bawah kuku tu wajib. Kalau ada kotoran bawah kuku kena bersihkan, kalau tak sah wuduk. Kan? Kemudian sunat lagi apa? Melebihkan had basuhan. Had basuhan yang wajibnya kena lebih daripada siku ni lah. Siku ni, sebab tu dalam kitab fiqh dia tak kata basuh tangan sehingga siku. Sebab kalau kata sehingga siku, takut orang ingat siku ni tak wajib basuh. Dia basuh tangan bersama siku. Maksudnya siku ni pun wajib kena basuh. Kan? Ada orang ingat basuh tangan sehingga siku, maksudnya tangan sampai siku je. Siku tak wajib basuh, tak. Siku tu wajib kena basuh sekali. Sebab itu dalam kitab fiqh dia kata ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Basuh dua tangan bersama siku. Bukan sampai siku, bersama siku. Maksudnya siku tu memang wajib kena basuh sekali. Kan? Tapi bagusnya basuh tangan ni lebihkan nisfil adud, sehingga separuh ni, separuh lengan. Dan akmal ilal katif, yang lagi sempurna sampai ke atas ni. Masya Allah. Kan? Kalau ambil duduk kat rumah boleh lah. Mudah sikit kan. Ini kita nak elak tangan baju pun tak lepas. Kan? Kat rumah tu kita basuh tangan ni, biar sampai ke sini. Ulama kata, jadi basuh tangan dari sini sampai ke sini. Masya Allah. Itu yang paling sempurna. Biar ke akhirat besok bercahaya. Kan? Daripada jauh Nabi boleh nampak, Nabi kenal dia. Masya Allah. Mudah-mudahan.
La ilaha illallah. Kemudian yang seterusnya disunatkan menggerakkan cincin kan, ataupun jam. Itu sekiranya kalau tak gerak pun air memang sampai ke bawah dia. Tapi kalau kita rasa tak goyak, tak gerak, air tak sampai, itu dah jadi wajib. Kan dah wajib kita goyangkan cincin ataupun jam, semua pastikan air sampai dekat bawah dia. Kemudian disunatkan lagi 3 kali at-tathlith. Yang 3 kali. Sebenarnya kalau basuh tangan pun sekali pun cukup. Macam tadi, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali pun dah cukup. Yang afdalnya 3 kali. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan Nabi pernah mengambil uduk 2 kali 2 kali. Nabi pun nak cepat. Kadang-kadang Nabi pun pernah ambil uduk 2 kali 2 kali. Kan? Jadi kalau kita buat 2 kali, kalau buat sekali, kita yakin sekali basuh air dah sampai pun cukup. Kan? Kalau kita nak urgent, nak cepat, kan? Tak semestinya. Ada orang ingat wajib kena 3 kali juga. Tak 3 kali tak sah. Ada orang ingat macam tu. Sebenarnya tidak. Baik, seterusnya yang perkara disunatkan ketika sapu kepala. Dalam kuliah lepas kita dah cerita, kepala ni dia bukan basuh, dia sapu. Kita dah cerita beza antara basuh dengan sapu. Muka basuh, tangan basuh, kepala sapu, kaki basuh. Kita dah cerita itu. Kan? Jadi kita kata apa? Kalau muka ni mesti kena basuh. Basuh ni maksud dia ambil air, letak kat muka. Tangan basuh, kita ambil air, kita basuh. Tapi kepala bukan basuh, kepala sapu. Maksud dia tak ada orang ambil air, siram mata kepala dia. Tak payah. Kan? Just kita basahkan tangan, tangan kita basah, kita sapu kepala. Tu beza dia. Sebab tu kepala sapu. Kalau muka basuh. Kalau muka dia basah tangan macam tu, dia sapu je kat muka dia, tak sah. Kan? Muka ni mesti kan ada air, bawa ke muka. Kita dah cerita hari tu kalau spray. Kan? Orang kat hospital ke, dia travel ke, pergi camping ke. Kan? Dia bawa spray, nak ambil uduk, dia spray je kat muka. Air dah melekat-lekat sikit kat muka, dia pun gosok. Dia ambil spray, dia spray sikit dekat tangan, air dah melekat-lekat dekat tangan, dia pun gosok. Kan? Tak sah uduk dia. Sebab itu dikira sapu air sikit-sikit. Jadi kalau kata basuh ni mesti kena air mengalir. Jadi cara dia kalau nak guna spray juga, dia kena spray kat muka dia sampai air menitik-nitik. Kan? Jangan ada spray sikit-sikit aja, air melekat-lekat aja, bukan. Dia kena spray banyak sampai air tu menitik-nitik. Menitik-nitik tu. Kan? Ataupun cara kedua, spray tu spray kat tangan. Kan? Minta spray kat tangan ataupun minta kawan spraykan, spray kat tangan tu ada air bertakung sikit, sapu muka. Itu basuh, menitik-nitik. Kalau spray kat tangan kan, jangan ada spray sikit-sikit je, air melekat-lekat, guna dia gosok, tak sah. Itu sapu, itu bukan basuh, tak sah uduk dia. Kan? Dia kena spray banyak sampai menitik-nitik, menitik-nitik. Kan? Ataupun spray kat tangan ke, apa ke, jadi macam itulah. Kan? Sebab itu beza antara basuh dengan sapu. Yang sapu ni cuma kepala saja, muka basuh, tangan basuh, kaki basuh. Jadi kepala ni sapu. Kan? Kepala ni sapu. Jadi disunatkan sapu ni keseluruhan kepala. Walaupun wuduk ni kalau kita mazhab Syafi'i ni bukan kata sehelai rambut, setengah helai rambut pun kita basuh dah cukup dah. Dan asalkan rambut ni dekat kawasan kepala. Jangan orang tu rambut dia panjang, rambut dekat pinggang ni dia sapu ujung rambut, atau tak boleh. Asalkan rambut ni mesti dekat kawasan kepala. Dan sebenarnya sapu sikit pun dah cukup. Tapi yang afdalnya kita basahkan tangan kita. Kan? Kita buka kopiah. Kemudian kita buat macam ni. Kan? Dia kata apa? Sababatain. Ni ibu apa? Jadi telunjuk macam ni. Kan? Sapunya ni. Sapu sampai ke belakang. Macam tu. Kan? Kalau rambut ataupun bawa ke depan. Kalau rambut panjang dia kata bawa ke depan lagi. Dan basuh tangan. Kan? Sapu ke belakang. Kan? Basuh tangan lagi. Kan? Macam ni. Sapu sampai ke belakang. Kan? Itu yang afdal. Biar sapu seluruh kepala kita. Sebab tadilah, sebab kita kata tadi, wuduk tu dia akan bercahaya dekat akhirat besok. Baik. Kemudian disunatkan juga ketika sapu kepala ni, sapu telinga sekali. Kan? Sebab ada yang mengatakan telinga ni sebahagian daripada kepala. Tadi ada orang kata telinga ni sebahagian daripada muka. Ada kata telinga ni sebahagian daripada kepala. Maka masa basuh muka pun kita basuh telinga 3 kali. Kan? Kemudian ketika sapu kepala pun kita sapu telinga sekali. Maksudnya kita basahkan tangan kita. Macam ni. Macam ni. Ni, nampak ni, macam gini. Pap sekali. Basuh tangan. Buat macam ni. Tolak sampai belakang. Ni, buat jari ni.
pap sekali macam tu. Basuh lagi, sikit lagi, tolak dari belakang, macam ni, pap macam tu. Jadi telinga tu, ketika sapu kepala pun kita basuh sekali lagi, 3 kali. Jadi ketika basuh muka tadi dah 3 kali dah kan. Apa ni? Kemudian sunat ketika basuh kepala ni, sapu kepala ni 3 kali. 3 kali pun sunat. Kita cerita tu, kalau sekali pun sebenarnya dah sah dah, tapi sunat 3 kali. Kemudian setelah sapu kepala, yang sunat seterusnya apa dia? Sunat sapu telinga. Kan? Sapu telinga. Telinga pun sapu. Bukan basuh. Bukan ambil air, tak ada tanpa bukan. Kita basahkan je, basahkan tangan dan kita basuh kan. Kita gosok kat telinga ni. Jadi gosok telinga ni yang paling sempurna macam mana saya cerita. Tuan-tuan tengok sini. Yang paling sempurna sekali, first kali basah tangan. Yalah, kita macam biasalah kita basuh yang dalam ni kan. Kita gosok tangan apa ni? Jadi telunjuk ni dalam, belakang ni kita gosok belakang ni atas. Lepas tu basah tangan sekali lagi. Kan basuh ni belakang, tolak naik ke atas. Sekali tangan sekali lagi. Kemudian apa ni sekali lagi ke atas. Lepas tu basuh tangan sekali lagi. Basah tangan sekali lagi. Ni jari telunjuk ni basuh lubang telinga. Basah tangan sekali lagi, jari telunjuk ni basuh telinga. Basah tangan sekali lagi, jari telunjuk ni basuh lubang telinga. Basah tangan sekali lagi, tekap telinga. Basah tangan sekali lagi, tekap telinga. Basah tangan sekali lagi, tekap telinga. Itu yang paling sempurna. Masya Allah. Bila saya ajar macam tu, ada orang kata, betul ke Ustaz, saya seumur hidup ni pertama kali dengar ni. Kan, pertama kali hidup ingatkan basuh macam tu je. Tak, macam tu sebenarnya. Jadi 3 kali kita basuh macam ni kan. 3 kali, 2, basuh tangan 3, kemudian basuh tangan sekali lagi, 3 kali pula basuh lubang telinga. Basuh sekali lagi, 3, kemudian sekali lagi basuh, tekap telinga, sekali lagi tekap, sekali lagi tekap. Jadi 9 kali. Kan? 9. Waktu kita basuh kepala tadi pun kita basuh juga 3 kali. Kan? Jadi 9 campur 3 dah jadi 12. Ketika basuh muka pun kita basuh juga telinga 3 kali. Jadi 15. Jadi sebenarnya ketika ambil wuduk tu 15 kali kita basuh telinga kita. Sebab tu kalau dekat sekolah-sekolah madrasah ke dia buat teka-teki. Apakah anggota wuduk yang kita basuh 15 kali? Waktu apa benda basuh 15 kali? Semua 3 kali je. Dan jawapan dia telinga. Dan telinga ni sepanjang wuduk daripada awal sampai habis 15 kali kita basuh dia. Masya Allah. Kan? Orang kata biar dengar cakap sikit. Yang telinga ni kan degil kan. Biar dengar cakap. Kenapa kena basuh telinga banyak sikit sana? Biar dengar cakap sikit kan. Okey, kemudian itu telinga. Kemudian seterusnya yang terakhir basuh kaki. Sunat ketika basuh kaki ni bermula daripada jari bawa ke belakang. Macam tadi kan tangan kita kata sunat basuh daripada depan ke belakang, macam tu juga kaki kita. Bayangkan ni kaki lah. Tak kasi nak angkat kaki saya depan ni kan. Jadi kaki, bayangkan ni kaki, basuh daripada jari, kan ni payung kan. Bawa ke belakang sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau nak siram daripada bawah, ada tumit, ada orang, dia buka paip, dia tadah belakang macam ni. Jangan, boleh juga. Tak kisah. Tapi yang afdalnya, basuh daripada jari, bawa ke belakang. Itu yang afdalnya. Kalau selat jari kaki itu, sunat. Sekiranya kalau tanpa selat pun memang air boleh sampai. Tapi kalau ada orang jenis jari dia tak sama. Ada orang jenis jari dia jarang. Kan? Dia siram memang sampai. Ada orang jenis jari dia rapat. Kan? Kalau dia tak selat macam ni, memang tak sampai air. Maka masa tu dah hukumnya wajib. Dan satu lagi dekat belakang tumit ni. Dekat belakang tumit ni pun bahaya. Ni kaki kan? Ni belakang tumit ni. Nabi pernah nampak sahabat ambil uduk. Belakang tumit tak basah. Nabi kata ini tumit disentuh oleh api neraka. Nabi kata. Jadi kena basuh tumit tu pun kena pastikan air sampai dekat belakang tu. Kan? Jadi kena pastikanlah air sampai sepenuhnya. Kemudian Allah Sayyidina Muhammad sunat basuh 3 kali. Sunat selat jari kaki ni dengan jari kelingking tangan kiri. Kan? Ni kaki kanan, bayangkan daripada sini, start daripada jari kelingking kaki kanan, start ni, sini, sini, sini. Kemudian kalau ni kaki kiri kita, bayangkan ni jari sinilah kan, sini pula. Kan? Jadi daripada sini bawa ke sini. Kan? Itu selat ibu jari kaki.
Kemudian disunatkan doa selepas wuduk. Kan? Disunatkan doa selepas wuduk. Habis dah. Bagi laluan kepada azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sikit lagi kita habiskan ni. Kemudian sunat setelah ambil wuduk, baca doa selepas wuduk. Doa selepas wuduk ni, Nabi SAW biasa lepas ambil wuduk, Nabi akan menghadap kiblat dan Nabi angkat-angkat tangan sampai begini. Kan? Nabi angkat-angkat tangan sampai begini, sampai kalau baju Nabi ni, di sini longgar besar, jatuh lengan Nabi ni sampai boleh nampak bahagian bawah ketiak Nabi ni, putih. Itu sahabat kata apa, sampai kelihatan putih ketiak Nabi itu maksud dekat bahagian bawah ni, sebab baju Nabi ni longgar. Ataupun kadang-kadang Nabi pakai macam kain ihram ni, bila angkat tangan macam ni, jatuh kain tu nampak ke bawah sini kan. Jadi Nabi biasa kalau lepas ambil wuduk, Nabi menghadap kiblat, Nabi doa, Nabi angkat tangan macam ni, Nabi tengok ke langit. Masya Allah. Bukan sentiasa doa ni, kadang-kadang sunat je kan. Waktu ada doa yang baca biasa tak ada angkat tangan pun tak apa, ada kadang-kadang ni. Tapi kadang-kadang waktu ada sebahagian tempat yang Nabi angkat tangan betul-betul tinggi. Salah satunya ketika lepas wuduk. Waktu kita tengok ulama-ulama kita, tuan-tuan guru kita, Masya Allah, memang diamalkan betul sunnah Nabi ni. Lepas ambil wuduk, dia menghadap kiblat, dia tengok langit macam ni. Angkat tangan. Kita mula-mula tengok, pelik apa hal ni? Rupanya itu sunnah Nabi. Masya Allah. Nabi angkat tangan. Itu doa lepas wuduk. Kan? Doa lepas wuduk apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Biasa ada tempal kan lepas wuduk. Jadi doa lepas wuduk tu Nabi kata kalau baca semua pintu syurga terbuka untuk dia. Masya Allah. Nampak macam simple doa lepas wuduk. Tapi kalau Nabi kata baca doa lepas wuduk ni, semua pintu syurga terbuka untuk dia, offer untuk dia masuk. Masya Allah. Jadi itu kan doa lepas wuduk kelebihan dia. Kalau bagus lagi, boleh baca surah Inna Anzalna 3 kali. Inna Anzalna fi lailatul qadr ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr. Kan tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr 3 kali. Kalau tak mampu baca 3 kali, baca 2 kali. Tak mampu baca 2 kali, baca sekali. Sekali pun tak boleh baca, tak payah baca. Dengan baca doa lepas wuduk aja. Tapi yang sempurnanya baca lepas baca doa lepas wuduk tu, baca Inna Anzalna tu. Lepas ambil wuduk tu sambil-sambil datang masuk tu baca Inna Anzalna 3 kali. Kan jadi dapat kelebihan dia. Jadi kemudian sunat lagi ketika mengambil wuduk ni menghadap kiblat. Jadi kalau kita ambil wuduk, paip ada banyak kan, kita menghadap kiblat. Kan tempat kami belajar dekat Hadramaut dulu, tempat kami belajar tu memang semua paip ambil wuduk menghadap kiblat. Tak payah nak fikir dah mana paip satu menghadap kiblat Semua paip memang ada design menghadap kiblat. Masya Allah, bagus. Kalau ada masjid boleh buat begitu, hebatlah. Kan saya dengar ada masjid kan, semua paip wuduk dia memang ada design menghadap kiblat. Kemudian sunatnya ketika wuduk duduk. Sunat ambil wuduk ni duduk sebenarnya, bukan berdiri. Kan Nabi ambil wuduk dalam keadaan duduk. Kan? Jadi apa ni? Kalau tempat kami tu memang tempat duduk. Kalau kita kan tempat duduk tu khas untuk orang uzur aja kan. Tempat kami belajar dulu memang semua paip wuduk semua ada kursi duduk. Memang semua, bukannya untuk orang uzur je. Uzur ke tak uzur ke, sunat duduk. Nabi sebenarnya ambil wuduk duduk. Sebab tu kita tengok kalau dulu-dulu punya masjid, dia punya kolah dia kat bawah. Kan? Kalau kat Melaka ada lagi, pergi masjid kat Melaka kan, dia punya kolah kat bawah. Kita mencangkung ambil wuduk, kolah kat bawah kan. Masya Allah, itu yang betul sunnahnya. Dengan dia ambil wuduk dalam keadaan duduk. Masya Allah. Jadi sekadar itu saja. Ada lagi ni tak habis lagi, nanti kita sambung lagi dalam kuliah akan datang. Jadi sekadar itu saja yang untuk pada malam ni perkongsian, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, salah silap. Hadza bila taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.